Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Sedikit tentang pembahagian dalam paradigm. Perkataan yang saya tulis tadi dalam Facebook, paradigm adalah school of thought, cara kita berfikir, cara kita approach sesuatu perkara. So dalam dunia research, dibahagi kepada 3 bahagian. Okey, pertama yang dikatakan sebagai positivis. Okey, mereka yang menerima sesuatu secara objektif. Okey, dan objektiviti ini mereka rujuk kepada angka. Kerana mereka tak boleh rely kepada yang lain, mereka rely kepada angka. Okey, kalau kita berikan sekian, dia akan menghasilkan sekian banyak. Jadi mereka memahami knowledge itu berdasarkan kepada interpretasi daripada angka, okey, ataupun kuantitatif. Okey, kelompok yang kedua mereka mengkaji sesuatu berkaitan dengan pengalaman dan persepsi manusia, sama ada individu ataupun secara kelompok beramai-ramai. Okey, mereka lebih kepada pentafsiran interpretif, okey, ataupun disebut sebagai konstruktivis. Kumpulan ini cuba nak menginterpret apa yang berlaku dan mereka menggunakan pendekatan kualitatif, dan pendekatan yang paling utama selalu mereka gunakan observation, okey, ataupun mereka menggunakan interview, okey, untuk mendapat gambaran apakah sebenarnya yang dialami oleh seseorang terhadap sesuatu fenomena. Okey, ada Asia. Kemudian yang 3, kelompok yang kita katakan lebih fleksibel, di mana dia cuba melihat daripada satu aspek kuantitatif dan cuba mendapat penjelasan perkara tersebut daripada perspektif kualitatif. Maka mereka combinekan dapatan itu, dikatakan pragmatism. Okey, jadi pendekatan apa yang kita kena buat? Kalau kita buat kajian yang purely kuantitatif, kita kena jaga disiplin kuantitatif. Kalau kita ada instrumen, pastikan instrumen kita valid. Okey, pastikan instrumen kita reliable. Pastikan analisis statistik kita betul. Okey, pastikan sampel kita juga mendapati sampel minima. Pastikan ciri-ciri instrumen yang kita guna tu boleh memberikan dapatan yang sepatutnya sebagaimana ia patutnya mengukur dapatan tersebut, dan juga dapatan tu mesti konsisten pengukuran dia. Okey, kalau kita membuat kajian purely kualitatif, maka kita menjalan dan mendalaminya bagaimana untuk mendapatkan dapatan yang boleh kita percayai, okey, dengan apa yang kita lakukan mengikut pendekatan kualitatif. Jadi timbul perbahasan antara kuali dan kuantitatif pasal pilot test. Okey, pilot test satu kewajipan. Okey, itu pun sekiranya kita melibatkan kajian social science. Dalam kajian sains, selalunya pilot test tu apabila kita lakukan prototype. Tetapi kalau kita gunakan standard method, selalunya kita tak perlu lagi menjalankan pilot test. Okey, tetapi dalam kajian kualitatif, kalau kita buat in-depth interview, tambah pula kita melibatkan partisipan yang expert. Jadi selalunya kita mulakan urusan interview itu kerana dia bersifat evolving, dia bersifat adjustment, boleh kita buat amendment dengan memo, okay, dan sebagainya. Maka tidak ada keperluan sama sekali untuk kita buat kajian pilot ataupun kajian rintis pilot test. Tetapi bila ada kelompok kuanti yang memaksa untuk kajian kuali membuat, itu ketimbul persoalan. Jadi kalau benda tu unnecessary, tidak boleh dipaksakan ataupun diminta untuk lakukan, sedangkan dia tidak ada keperluan dan malah kadang-kadang memberikan satu feedback yang lebih teruk daripada yang sepatutnya. Okey, kita interview orang pertama umpamanya dia dapat pengalaman. Okey, kita dapati bahawa pengalaman kita pengalaman macam ni. Kita interview orang kedua, kita akan dapat pengalaman yang berbeza daripada orang pertama, sebab kita interview manusia yang berbeza.
dan akhirnya kita nak berhenti setakat mana pilot test. Jadi itu tak perlu. Kan? Sebab semua yang kita interview itu memberikan makna data kita. Kalau mereka itu outlier, kita buang. Tanya dia tak jawab, kita buang. Jadi itu tidak dikira sebagai pilot test, tapi dianggap sebagai proses yang terus berjalan sebagai actual research. Dan orang yang ketiga, kumpulan ketiga, mereka melihat ada keperluan untuk buat, ada ruang dan keperluan untuk buat kajian kuantitatif, dan dalam masa yang sama boleh mereka mengambil, mencuit sedikit daripada dapatan itu untuk dikembangkan dalam perspektif kualitatif dengan menggunakan maybe interview. Okay? Mereka mengambil kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok tertentu untuk mereka jadikan dapatan kualitatif. Okey. Jadi pendekatan kuantitatif dia tidak ada triangulation. Pendekatan kualitatif dia ada triangulation. Sebab itulah kedua-duanya tak sama dalam banyak aspek. Okey, dan sekarang ni yang mula diperkenalkan dan banyak telah dilakukan sejak 2-3 menjak ini adalah kajian mixed method. Okey, jadi kita tak perlu paksa sesuatu pendekatan kita kepada pendekatan yang lain. Kita kena fleksibel, kerana kita tahu apakah keperluan itu. Okey, supaya kita tidak timbul arrogant. Okey, kita sebenarnya tak tahu, tapi kita rasa kita tahu dan kita paksakan apa yang kita tahu. Sebenarnya yang kita paksakan itu sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan. Okey, so senja dah mula menjelang. Mudah-mudahan sedikit daripada perbincangan ini boleh kita manfaatkan pada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you, bye-bye.